Baik, sebelum pelajar mereka bentuk satu sistem aquaponik ataupun melakar lah. Selepas ni kita akan melakar. Jadi sebelum pelajar perlu lakar, pelajar perlu kenal pasti apa komponen-komponen penting yang terdapat dalam sistem aquaponik. Ini antara technical part lah dalam sistem aquaponik yang perlu pelajar kuasai. Okey. Jadi, anda bersama saya Cikgu Hadi Ismail. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Yang sudah tekan subscribe, Cikgu ucapkan terima kasih. Jom kita masuk kelas. Let's go. Okey, ini adalah topik yang ketiga dalam reka bentuk sistem aquaponik. Mengenal pasti komponen aquaponik. Antara topik penting juga, okey. Yang perlu pelajar kuasai. Yang kita tengok satu persatu. Apa komponen yang perlu pelajar tahu ataupun pelajar perlu gunakan semasa membuat lakaran dan juga membuat tugasan nanti. Kita tengok yang pertama, kita ada bekas ternakan ataupun kolam ternakan lah. Kemudian kita ada bekas tanaman. Untuk penanaman tanaman kita lah. Kemudian kita ada media penanaman. Kemudian kita ada penapis filter. Kemudian kita ada pump air. Okay, pump air. Dan yang seterusnya kita ada sistem perpaipan. Sistem perpaipan ni agak banyak juga. Okay. Antaranya sebab dia ada bahan-bahan penyambungan paip. Kita tengok satu persatu. Let's go. Yang pertama, tangki ikan ataupun bekas ternakan ikan. Kolam ikan dan sebagainya lah. Tak kisahlah kamu panggil nama apa pun kan. Sama je. Okay. Tempat untuk memelihara ikan sebagai sumber nutrisi bagi tanaman dan tempat pembiakan ikan. Tak kisahlah bentuknya macam mana, medium tangkinya macam mana, diperbuat daripada apa. Semua fungsinya tetap sama. Terdapat pelbagai jenis tangki seperti kolam simen, kolam fiberglass, drum plastik, akuarium dan sebagainya lah. Okay. Bekas kaca ni pun ada kan. Nampak ni. Okay. Penggunaan kolam berwarna gelap akan menghalang pertumbuhan lumut. Okay. Jadi kita lebih sesuai kita gunakan kolam-kolam yang lebih gelap lah. Hitam, biru gelap dan sebagainya. Yang kedua, kita tengok bekas tanaman. Merupakan tempat untuk menanam tanaman dalam sistem aquaponik. Di dalam sistem aquaponik pasang surut, bekas ini digunakan bersama-sama dengan alat yang dipanggil autosifon. Okey, loceng sifon tu. Kalau yang lain dia tak guna yang rough, sistem rough dia tak pakai bekas tanaman. Sistem EBB NFT dia pakai. Tapi dalam EBB and flow tu dia ada satu tambahan bersama-sama dengan autosifon. Yang mana dalam autosifon ni dia ada 3 benda. Sifon terapung, U sifon dan juga loceng sifon. Bukan ada 3 benda. Ini 3 perbezaan ataupun 3 contoh autosifon yang boleh diguna pakai lah. Ini sifon terapung, U sifon ataupun loceng sifon. Jom kita tengok. Seterusnya, bagi media tanaman. Digunakan sebagai pemegang tanaman agar dapat tumbuh. Agar tanaman tu dapat tumbuh dengan elok. Media tanaman yang baik haruslah mempunyai ruang udara dan berdaya tahan supaya tanaman lebih subur. Jangan kita gunakan contoh macam media tanaman yang cepat rosak, kan? Cepat masam, cepat berasid dan sebagainya. Okey. Contoh macam kita pakai hydroton. Harganya memang agak mahal sikit tapi dia lebih tahan lama dan dia punya maintenance dia tak terlalu leceh. Kita tak perlu tukar dan sebagainya. Kita sekali beli pakai, kita maintain je itu. Yang seterusnya, media tanaman yang akan dipilih bergantung kepada jenis sistem yang digunakan. Okey. Contoh macam sistem EBB and flow, kita tak boleh pakai EBB and flow, kita tak boleh pakai EBB and flow, kita tak boleh pakai kokopit, kan? Kalau NFT mungkin kita boleh pakai kokopit sebab akar tanaman tu dia masuk dalam akar tanaman je, media tanaman dia tak terkena air. Itu perbezaan dia lah. Okey. Jom
Seterusnya, sistem perpaipan. Bagi sistem perpaipan, dia kata sistem perpaipan ni dalam aquaponik boleh menggunakan pipe jenis PVC dan juga pipe poly. Yang mana dia ada bahan-bahan penyambungan pipe yang boleh digunakan mengikut keperluan. Ini contoh-contoh lah. Dekat atas kepala sini kan. Ini contoh-contoh bahan penyambungan pipe. Ada Siku 90, ada Palam, ada Grommet, ada T sama, ada Siku 90 sama. Siku 90 untuk PVC, ini untuk poly dan sebagainya. Palam untuk PVC, T sama untuk PVC. Ini T pengecil daripada besar pergi ke kecil. Jadi mengikut kesesuaian sistem yang akan kita buat lah. Okey, yang seterusnya, ini antara komponen penting ni. Kalau tak ada ni memang tak jalan kita punya aquaponik. Digunakan untuk memindahkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman. Mengalirkan air secara menegak dan juga pemilihan pam harus bersesuaian dengan saiz tangki. Tangki besar, saiz pam pun mesti besar dari segi dia punya kekuatan watt dia lah. Atau bekas tanaman yang digunakan. Okey, seterusnya. Dan yang terakhir kita ada penapis. Penapis ni digunakan untuk menyingkirkan sisa kotoran yang berbentuk pepejal. Maksudnya sisa kotoran yang tak diuraikan yang menjadi nutrien tu. Ditapis di sini sebelum air tu dialirkan semula ke kolam. Diperlukan agar kualiti air menjadi bersih dan jernih. Okey. Kita tak nak kolam ikan kita sampai kita tak nampak ikan. Okay, kita nak menjaga kualiti air pada kolam ternakan. Dan seterusnya kita nak elakkan daripada pam tu tersumbat kan. Kalau sisa-sisa pepejal tu kalau sentiasa berada di dalam kolam, dia akan menyebabkan pam kita tersumbat. Okey. Jadi saya rasa untuk 2.5.3 ni, komponen sistem aquaponik sampai di sini sahaja. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak yang sentiasa menonton, yang sentiasa sampai ke channel cikgu. Terima kasih banyak. Selamat belajar RBT. Kita belajar santai-santai, sempoi-sempoi. Kalau ada komen, ada pertanyaan, ada persoalan, boleh letak di ruangan komen lah. Jadi cikgu rasa setakat ini dulu untuk topik kali ini. Kita akan jumpa lagi pada kelas seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.